berbeza kan? Betul. Jadi saya rasa orang yang tepat untuk kita membincangkan ke mana hala tuju untuk kita menyantuni mangsa banjir khususnya di kawasan luar bandar. Bersama kami di studio ada dua orang. Pertama kita ada Datuk Dr. Jailani Muhammad Yunus, Ketua Setiausaha Kementerian Pembangunan Luar Bandar, dan juga Encik Muhammad Kamal Hussein, Setiausaha Bahagian Kanan Khidmat Pengurusan Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Selamat datang ke Selamat Pagi Malaysia. Bagi sirih pulang ke Gagak. Ya betul. Kembali. Baiklah, tanpa membuang masa kita mulakan dahulu bagaimana sebenarnya kerjasama antara Kementerian Pembangunan Luar Bandar dan juga NADMA terutamanya dalam menguruskan situasi banjir yang berlaku di Malaysia pada kali ini pada tahun 2021. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan salam luar bandar sejahtera kepada Ridwan dan Jigani dan juga khusus kepada ATM. Kami warga KPLB lah secara keseluruhan mengucapkan terima kasih kerana dapat menjemput kami untuk berkongsi sikit sebanyak pengalaman dalam perkara berhubung dengan banjir yang berlaku di khusus di negara-negeri di bahagian pantai timur ini pada bulan 12 dan bulan 1 ini. Jadi kita memang lihat bahawa memang amat terkesanlah disebabkan oleh bencana banjir ini. Dan terkesan ini amat sangatlah bagi mereka yang berada di luar bandar khususnya dan juga di seluruh negara juga. Kita rasa sedihlah apabila melihat musibah ini yang menimpa. Tapi kita kena redha, ini ketentuan Allah juga. Namun begitu kita berusaha bagaimana kita untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat luar bandar. Sehubungan itu KPLB sentiasa bekerjasama dengan pihak agensi bencana NADMA dan juga semua agensi-agensi lain seperti Jabatan Kebajikan Masyarakat, agensi seperti Rela, seperti APAM dan sebagainya. Ini memang kita sentiasa bekerjasama kerana di bawah peraturan MKN 20 itu dan sebagainya, peraturan-peraturan itu memang telah pun menggariskan beberapa garis panduan bagaimana kita nak bekerjasama dalam membantu mereka yang terkesan dalam keadaan bencana ini. Dan kita di kementerian pun memang ada di bawah jawatan kuasa penyelarasan banjir yang dipengerusikan oleh sahabat saya, usaha bahagian kanan saya, Kamal sendiri, dan saya dan juga Yang Muhammad Menteri sebagai penaung, saya sebagai penasihat. Jadi kami sentiasa memantau dan juga sentiasa mencari jalan macam mana untuk membantu. Dan memang sebagai mana kita katakan tadi, iaitu hubungan kita dengan NADMA ini begitu akrab sekali, dan NADMA juga menyalurkan beberapa bantuan kewangan dan sebagainya untuk kami bantu masyarakat luar bandar ini. Dan kita pun ada sedikit sebanyak melalui penjimatan, peruntukan dan sebagainya itu, dan kita menyediakan sedikit bantuan-bantuan kepada mereka yang terkesan daripada ini. Dan alhamdulillah di kementerian kita mempunyai banyak agensi-agensi kita di bawah kementerian ini yang turut sama membantu, khususnya agensi-agensi di berbagai wilayah seperti Kesedar kalau di Kelantan, Ketengah di Terengganu, Kejora di Johor, dan juga di Kedah, Perda dan sebagainya yang turut sama, selain daripada agensi-agensi seperti MARA, Kemas, Jakwa, Feltra, Risda dan sebagainya. Jadi alhamdulillah dengan adanya penggembelingan semua tenaga daripada agensi-agensi ini bersama dengan kementerian, kita juga memberi bantuan seboleh mungkinlah kepada mereka-mereka yang terkesan dalam konteks banjir ini. Ya, dengan ada kerjasama seperti ini, maka penyaluran bantuan itu akan sampai lebih pantas juga cepat dan lancar pastinya. Dan kita nak tahu juga jenis bantuan yang disediakan dan juga lokasi-lokasi yang terlibat. Cik Amal. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Bantuan-bantuan yang kita berikan sekarang ini yang kita bekalkan kepada semua mangsa-mangsa banjir adalah berkaitan dengan bantuan bakul makanan. Ini berkaitan dengan keperluan-keperluan untuk seharian penduduk-penduduk yang terlibat dengan masa banjir yang kita sediakan kepada mereka. Dan dari segi agih-agihan ini kita menggunakan agensi-agensi yang telah disebutkan oleh Datuk Kesu tadi, seperti di Ketengah, di Kesedar dan juga di Kejora, Johor, yang telah terlibat dengan banjir baru-baru ini. Dan di mana di Ketengah kita telah bekalkan kepada lebih kurang 2,000 mangsa-mangsa banjir yang terlibat, dan di peringkat Kesedar kita telah bekalkan 280 penduduk,
di kedai ini di samping kita bekalkan bakul makanan kepada penduduk, kita juga membekalkan semua manusia kepada agensi lain seperti JKM, NADMA untuk membantu dari segi penyaluran bantuan-bantuan yang mereka kendalikan. Dan di peringkat Johor di Kejora, kita telah bekalkan kepada 1,260 masa-masa banjir yang terlibat untuk mereka menghadapi untuk menyediakan makanan dan sebagainya kepada mereka semasa berlakunya banjir. Itu antara bantuan-bantuan. Kalau kita lihat banyak bantuan yang diberikan itu bersifat pemberian makanan. Itu adalah bantuan yang bersifat sementara. Tetapi macam di awal tadi saya sebut, ada rumah yang hanyut, musnah. Tapi ada juga masa banjir ini rumahnya okey tetapi perabot dalamnya juga musnah. Ada yang semua sekali musnah. Jadi setiap kes itu berbeza. Jadi bagaimana pihak Kementerian KPLB ini mencari mangsa-mangsa ini dan juga menyantuni mereka berdasarkan kepada keperluan yang berbeza setiap daripada mereka. So dari segi untuk kita mencari keperluan-keperluan yang semasa banjir, kita biasanya semasa banjir kita sediakan bakul makanan untuk mereka terus mendapat dia punya kebaikan, faedah. Dan pasca banjir kita juga sedang menghadap untuk kita pastikan mereka-mereka terlibat dengan banjir untuk pasca banjir. Maknanya jika tadi rumah-rumah mereka telah musnah, buku-buku sekolah musnah, pakaian musnah, kita juga menyediakan dari segi peringkat jawatankuasa ini, kita juga menyelaras dari segi keperluan tersebut dan juga kita selaraskan dari segi peranan sebenar di peringkat KPLB seperti menyediakan rumah kepada PPRT dan sebagainya. Itu dari segi penyelarasan dengan agensi-agensi terlibat di mana kita telah lantik sebenarnya di peringkat agensi untuk setiap negeri untuk menjadi penyaras, mendapatkan maklumat masa-masa yang terlibat. Dan juga kita menggunakan di peringkat KPLB kita mempunyai pejabat-pejabat negeri, KPLB negeri yang boleh membekalkan maklumat-maklumat yang kita perlukan siapakah masa-masa banjir yang terlibat yang memerlukan bantuan pasca banjir. Secara okey, baik, dan pastinya bersedia juga untuk gelombang yang ketiga situasi banjir ya. Baik, dan dalam masa yang sama juga bagaimana KPLB hadapi cabaran untuk dalam menguruskan masa banjir memerlukan keperluan yang berbeza. Macam tadi katalah contoh rumah yang musnah dan sebagainya, dan dalam masa yang sama juga berkaitan dengan keperluan-keperluan lain yang dirasakan perlu daripada pemerhatian KPLB sendiri. Kita melihat dari segi intensiti kemusnahan itu. Kerana ini juga dia berbeza di setiap kawasan dan mengikut lokasi di mana banjir itu berlaku. Dan kadang-kadang memang kita nampak intensitinya begitu kuat sekali. Dan ini kemusnahan yang amat teruk. Tapi ada juga yang kemusnahan yang di peringkat tidak begitu teruk sangat. Dan masih lagi elemen-elemen pembaikan masih boleh dibuat. Dan ini yang kalau kita tengok kerjasama kita dengan NADMA ini, kita buat secara seamless cooperation. Kita tidak walaupun kadang-kadang ada pertindahan, tetapi actually kalau ada pertindahan itu sebagai part of the complement lah kepada agensi antara agensi ini. Sebab dalam keadaan banjir ini dia tak boleh dilihat mana spesifik agensi saja. Dia kena semua lah. Maknanya semua kena terlibat. Sebab ia melibatkan banyak perkara dalam konteks pasca banjir ini. Tak boleh satu agensi je lah makna kata kementerian je nak ke depan, tak boleh. Maknanya kena melibatkan semua pihak. Dan di sinilah saya kira bahawa kerjasama yang erat dan juga orang kata jati diri yang kuat itu harus diadakan di antara kementerian, di antara agensi dalam kita melunaskan tugas tanggungjawab. Sebab keperluan itu mendesak. Contohnya apabila mereka balik ke rumah, mereka melihat rumah, kalau rumah adalah, kalau rumah dah tak adalah. Dan dengan kemusnahan dan sebagainya. Jadi alhamdulillah dengan arahan yang saya terima daripada Yang Berhormat Menteri saya sendiri, KPLB amat prihatin dalam perkara ini, telah pun mengarah ke agensi kita dan kita ambil inisiatif yang lebih ke depan, iaitu melalui agensi kita seperti Giat Mara. Jadi kita ada pelajar-pelajar Giat Mara kita ni yang pakar dalam bahagian elektrik. Jadi apa yang kita buat, anak-anak yang telah mendapat latihan di Giat Mara ini, kita hantar mereka ke tempat rumah-rumah yang mana ini supaya mereka cek dia punya sistem talian elektrik di rumah-rumah itu. Sebab kalau dia buka, barangkali ada kemusnahan kepada alat elektrik dia atau rumah terbakar ke sebagainya. Jadi mereka ni telah pun menjalankan usaha gerak gempur lah, kalau kita nak istilahkan dia, ke kawasan-kawasan yang telah kering air yang tadi itu, untuk
untuk cek rumah-rumah ini. Dan ini kita buat di baru-baru ni kita buat di Raup, di Lipis. InsyaAllah kita akan panjangkan sampai ke wilayah Gua Musang dan sebagainya, kawasan-kawasan terlibat untuk mereka membuat macam bancian lah kepada elektrik dan juga bekas-bekas elektrik yang ada. Dan begitu juga kita melihat bahawa peranan-peranan yang dimainkan oleh agensi lain seperti dengan mengadakan gotong royong lah. Kita buat gotong royong bersama untuk memindahkan debris tu. Sebab kadang-kadang dalam rumah tu ada kayu, dalam rumah tu ada pokok, dalam rumah tu ada binatang-binatang sebagainya. Ular tu kena Jadi ini nak bersih. Kadang-kadang nak mengangkat ni memerlukan tenaga. Jadi bayangkan kalau di rumah itu hanya tinggal orang-orang yang orang kata warga emas saja. Mereka tak mampu nak mengalihkan kursi meja sebagai kerosakan. Jadi ini yang kita memerlukanlah mereka yang ada tenaga untuk bantu bersama kita. Jadi alhamdulillah di Nakma dulu, semasa saya di Nakma dulu, ini ceritalah. Semasa saya di Nakma dulu kita lancarkan Sahabat Nakma. Jadi dalam Sahabat Nakma ni kita menyerulah kalau ada NGO untuk sama-sama dalam membantu pasca banjir ini bersama dengan kementerian juga bagaimana kita nak melakukan usaha pembersihan rumah dan sebagainya. Dan mereka perlukan seperti water jet dan sebagainya ini untuk kita melakukan kerja-kerja pembersihan dan juga membina. Jadi dalam pembinaan baru contohnya kalau kita tengok mereka ini memang masyarakat yang dalam kategori yang miskin dan miskin tegar umpamanya kita boleh gunakan pertukaran di bawah program perumahan rakyat termiskin dan sebagainya dan juga baik pulih rumah dan insya-Allah kita akan tengok hak mana yang termampu dengan peruntukan yang ada yang diberi oleh kerajaan untuk kita bantu mereka ini. Itu kalau kita lihat apa yang kita boleh lakukan dalam masa sekarang. Maksudnya kita menyelesaikan masalah banjir sekarang. Cuma kita pergi melangkah lebih jauh sikit. Bagaimana perancangan KPLB apabila kita melihat gelombang banjir setiap tahun ini berbeza. Mungkin persediaannya dari segi sumber manusia dan juga sumber untuk memberi bantuan itu pula bagaimana dari segi perancangan jangka panjangnya. Datuk Kesyu silakan. Kita harus melihat dari segi konteks bencana ini dalam perspektif yang lebih meluas saya katakan tadi. Itu sebabnya dari segi penempatan contohnya kita kena pastikan bahawa kalau kita buat pembinaan baru kita mesti pastikan kedudukan mereka itu tidak hampir kepada kawasan-kawasan yang prone to the benda-benda musibah beginilah. Begitu juga dalam kita buat pembinaan infrastruktur kita, jalan kita, jambatan kita, apa juga kita kena pastikan bahawa perkara-perkara ini tidak akan menjejaskan ekosistem yang sedia ada. Kerana kita semua faham dalam konteks bencana ini nak tak nak kita kena katakan bahawa gangguan terhadap ekosistem itu akan memberi dia punya replikasi kepada banjir yang lebih besar dan sebagainya. Oleh demikian dalam konteks pembangunan infrastruktur kita harus melihat ini secara lebih terperinci dan lebih teratur untuk memastikan bahawa tidak berlaku bencana-bencana ataupun kita boleh kata kita meminimalkan sekiranya akan banjir berlaku di masa akan datang. Dan kalau kita buat jambatan maknanya kita tengok 50 tahun atau 100 tahun punya flood occurrence dan sebagainya itu dan kita tinggikan jambatan tu ke, kita tinggikan jalan ke dan begitu juga infrastruktur yang lain. Benda-benda inilah yang menjadi saya kira perkara yang amat penting untuk meminimalkan kerosakan di masa-masa yang akan datang ni. Dan kita juga nasihat kepada warga kita yang berada di luar sana yang berada di barisan hadapan ini untuk memberi nasihat supaya kalau ada pembinaan dan sebagainya itu kita kena pastikan bahawa elemen-elemen alam sekitar ni, jadi impak alam sekitar hendaklah kita patuhi dan kita akan kurangkan kerosakan yang berlaku. Bukan saja banjir, malah kita juga ada gempa bumi, kita juga ada masalah-masalah bencana yang lain lagi yang harus kita ambil kira lah. Jadi pendek kata kita kena lihat ada konteks yang lebih menyeluruh lah dalam perkara ini. Ya, baik. Diuji juga situasi banjir ini di tengah-tengah pandemik COVID-19. Kita beralih sedikitlah berkaitan dengan situasi semasa dengan keadaan banjir lagi, malah banyak perkara yang terbatas terutama dari segi aspek pendidikan bagi pelajar-pelajar, anak-anak ni lah khususnya. Jadi kalau dalam situasi COVID-19 yang begitu meruncing, banyak isu yang harus ditangani oleh masyarakat luar bandar. Contoh juga isu pendidikan keperluan internet untuk anak-anak belajar. Jadi apa peranan KPLB dalam isu ini? Kita boleh kongsikan sikit. So untuk peranan KPLB dalam isu pendidikan terutama berkaitan dengan internet ini, KPLB kita mempunyai kita panggil PKD, Pusat Komunikasi Desa yang di mana berada
berada di seluruh negara yang berjumlah sekarang ini kita ada 191 PKD, dan dalam PKD ini kita bekalkan talian internet untuk masyarakat sekeliling menggunakan perkhidmatan kita ini jika ada keperluan untuk internet lah. Dan kita pun baru-baru ini kita telah ada kerjasama dengan TM untuk kita menambah baik dari segi jaluran broadband itu, internet, untuk kita supaya kita boleh membekalkan perkhidmatan kepada masyarakat luar bandar dengan perkhidmatan internet yang laju lah dan sesuai untuk belajar. Dan dari segi supaya mereka-mereka masyarakat kampung ataupun penduduk-penduduk pelajar-pelajar yang ada keperluan untuk belajar boleh hadir ke PKD kita untuk menggunakan internet dengan kita kenakan dengan mungkin yang seminimum mungkin untuk membantu mereka lah supaya mereka dapat apa yang mereka kenaki lah. Ya, isu COVID-19 juga tak terlepas daripada kesan kepada ekonomi. Pelaksanaan kembali PKP 2.0 sekarang beberapa buah negeri dan juga PKPB di beberapa buah negeri menjejaskan, saya kata, dari segi ekonomi khususnya kepada masyarakat luar bandar. Banyak peniaga-peniaga kecil di sana yang cukup terjejas. Jadi bagaimana KPLB sekurang-kurangnya mencari mereka ni untuk membantu mereka, sekurang-kurangnya mereka terjejas yang mereka ini tidak seteruk yang mana hampir terduduklah mereka. Ini juga satu perkara yang memang cukup besar cabarannya lah kepada kementerian. Dan kementerian sentiasa mencari jalan bagaimana kita cuba mencari jalan penyelesaian lah. Kalau tak selesai secara menyeluruh pun apa yang mampu untuk kita bantulah, khusus kepada usahawan-usahawan kita ni. Sebab salah satu daripada tanggungjawab kita juga untuk membantu usahawan-usahawan di luar bandar ni. Dan mereka ni memang terjejas. Kalau sekiranya kita terpaksa mengenakan sekatan, berbagai sekatan dan sebagainya, SOP dan sebagainya, memang akan terjejas sedikit sebanyak. Namun begitu, ini tidak membatasi usaha kita. Dan inisiatif di peringkat kementerian ni banyak kita buat. Antara yang kita beri penekanan kepada usahawan-usahawan kita yang berada di luar bandar dan juga yang berada di pinggir bandar adalah dalam meningkatkan pendapatan mereka melalui program PPP ataupun program peningkatan pendapatan. Dan ada juga kita gelarkan dia sebagai aktiviti ekonomi tambahan. Kalau di peringkat agensi seperti RISDA, PEKRA dan sebagainya itu. Kita juga ada menerima banyak permohonan-permohonan untuk bagi mereka meningkatkan lagi hasil jualan dan sebagainya. Alhamdulillah, kita juga membantu di bawah inisiatif yang telah pun juga dilancarkan oleh Yang Berhormat Menteri Luar Bandar. Baru-baru ini kita lancarkan warung desa KPLB. Warung desa ini adalah pihak kementerian memberi kios kepada peniaga-peniaga kita yang tepi jalan ni kadang-kadang. Kerana kadang-kadang bila mereka tidak lagi bekerja, mereka perlu berniaga. Jadi kadang-kadang berniaga, letak payung aiskrim tu, letak meja lipat, kadang-kadang angin sampai dengan payung-payung terbang. Dengan macam-macam. Jadi kita telah pun melancarkan ini. Yang Mak Menteri telah melancarkan baru ini di Mesing dengan kita kenali sebagai warung desa. Jadi untuk peringkat awal ni kita menyediakan lebih kurang 200 warung desa itu yang kita design secara compact, kios tu, dan mereka boleh menggunakan itu untuk berniaga di tepi-tepi jalan dan sebagainya. Ini dapat membantulah peniaga-peniaga kecil kita yang berada di luar bandar dan sebagainya. Alhamdulillah, kita telah lancar 5 tu hari, iaitu di Lipih, di Pagoh, Mesing dan juga di Lawas. Dan insya-Allah kita akan bagi lagi ke kawasan-kawasan seluruh negara lah untuk usahawan-usahawan kecil ini. Selain daripada itu juga kita baru ni pada minggu lepas kita telah melancarkan RBO ataupun dipanggil Rural Brand Outlet. Ini kita lancarkan, Yang Mak Menteri telah melancarkan di Anggrek Mall di Shah Alam dulu, dan insya-Allah kita akan perluaskan RBO ini di seluruh negara, khususnya di premis kita itu di bawah Mara. Kita ada Akik Mara, kalau masih ingat kan, ingat ya. Akik Mara ni kita kecil pun dah ada. Sampai sekarang ada kan. Kita tingkatkan lagi keupayaan di Akik Mara itu dengan menyediakan RBO ini ataupun Rural Brand Outlet. Jadi usahawan-usahawan kita di luar bandar ni boleh meletakkan barangan produk mereka untuk dijual di sini. Dan alhamdulillah RBO ini juga ada kerjasama dengan
produk kita juga, program kita dipanggil Desemol at KPLB, iaitu online. Maknanya Desemol online ini dia bekerjasama dengan Lazada, dengan Shopee dan juga dengan eBay. Jadi produk-produk ini boleh ditengok di dalam internet, dan mereka boleh buat tempahan melalui Desemol dan dihantar. Jadi produk dari luar bandar boleh sampai ke bandar, ya. Jadi tak payahlah nak datang ke bandar jual, kerana masalah sekarang ni kita kena PKP ni tak boleh bergerak sangat bebas. Jadi mereka boleh menggunakan perkhidmatan secara atas talian melalui Desemol online, dan juga menjual secara fizikal di RBO dan sebagainya. So saya kira banyak inisiatif-inisiatif yang telah pun dibuat ini melalui agensi-agensi kita seperti MARA, dan kalau usahawan-usahawan kita menghadapi masalah, saya ingat mereka boleh berjumpa dengan pegawai MARA daerah kita yang ada di setiap daerah, dan juga kita ada pegawai MARA di negeri. Kita juga boleh berjumpa dengan usahawan di bawah bimbingan RISDA, bimbingan FEKRA, bimbingan lembaga kemenjauhan wilayah seperti Kesudahan dan sebagainya. Jadi saya menyerulah bagi usahawan-usahawan kita yang berada di luar sana yang terkesan, supaya boleh berjumpa dan mendapatkan nasihat, dan juga boleh melayarilah melalui website kita dan juga website-website yang telah pun disediakan oleh agensi-agensi kita. Jadi ini inisiatif yang telah pun kita buat, dan insya-Allah akan ada lagi. Kita akan fikirkan lagi daripada masa ke semasa bagaimana nak meringankan seboleh mungkinlah. Kita akan usaha, kerana sebagai warga yang berada di luar bandar ni, kami iktiraf kami sebagai pejuanglah, sebagai pejuang untuk membantu. Dan saya percaya di atas kepimpinan Yang Berhormat Menteri kami gerakkan apa juga jentera yang ada untuk membantu masyarakat luar bandar sebaik mungkin, insya-Allah. Ya, baik, itu dia kata maknanya diberikan secara fizikal, warung kedai secara fizikal pun ada, secara platform digital pun ada juga. Jadi ada banyak bantuan yang diberikan, khusus juga bantuan-bantuan bagi mereka yang memerlukan, khususnya dalam situasi banjir yang ada di negeri-negeri yang terbabit. Jadi tentunya di penghujung ini, walaupun kita boleh katakan macam ni agak klise juga, tapi kita nak tahu jugalah harapan KPLB dalam melihat masa depan masyarakat luar bandar Malaysia pasca pandemik COVID-19. Jadi apa yang ingin dimahukan? Datuk, kalau kita boleh selitkan sikit, Datuk, mungkin dari segi kerjasama yang perlu diberikan bagi warga luar bandar khususnya. Saya melihat bahawa sebagaimana yang saya katakan, SUBK saya pun, kami setuju bahawa dalam konteks luar bandar ni kita kena melihat sebagai satu pendekatan secara menyeluruh. Kita tidak boleh orang kata membuat secara silo lah dalam perkara ini. Jadi sehubungan itu kita kena tengok dari segi pelbagai perspektif. Dan antara program kita yang kita rasa bahawa ini juga dapat membantu adalah program Prospek. Prospek ini adalah merupakan sebagai satu inisiatif baru di bawah kementerian, di mana kita memberi tumpuan terhadap pembangunan secara in situ. Maknanya kita tak perlu memindahkan orang, kita tak perlu nak bawa orang keluar daripada kawasan dia ataupun sebagainya, tapi kita buat pembangunan di tempat-tempat yang berkenaan melalui sekumpulan kampung, sekumpulan mungkin untuk sama-sama dibangunkan di tempat itu. Dan kita juga mengharapkan melalui pembangunan Prospek ini, masyarakat luar bandar ni tak perlu datang ke bandar. Mereka boleh duduk di bandar dan mereka boleh menjana ekonomi mereka, malah kadang-kadang pendapatan mereka jauh lebih tinggi daripada mereka yang berada di bandar. Kerana kita kena faham, di bandar ni cost of living dia tinggi, tapi di luar bandar cost living dia lebih rendah. Jadi kalau mereka boleh jana satu pendapatan yang lebih baik di luar bandar, insya-Allah mereka tak perlu berhijrah ke luar bandar. Jadi ini yang kita harapkan, dan program-program yang telah pun kita sediakan di semua agensi-agensi kita ini, saya menyeru kepada semua agar rebutlah peluang yang ada ini. Rebutlah peluang yang ada ini dan terus berusaha dengan ini dengan penuh orang kata iltizam lah. Alhamdulillah juga Yang Berhormat Menteri telah pun sebelum PKP inilah kita telah mengadakan hari bertemu pelanggan. Boleh katakan setiap minggu. Jadi Yang Berhormat Menteri sendiri duduk di lobi kementerian untuk menerima pelanggan-pelanggan daripada kementerian untuk datang ke kementerian dan menyuarakan pandangan, input maupun mengungkapkan apa bentuk persoalan. Jadi banyak saya kira input-input yang telah kita terima, dan juga banyak juga mereka mendapat pengajaran pendidikan yang dapat diberikan kepada mereka melalui program hari bertemu pelanggan
ini. Dan Alhamdulillah ia dapat menyelesaikan sedikit sebanyaklah permasalahan yang ada pada mereka ini. Dan saya percaya macam melalui program-program lain yang kita buat, iaitu program Industrial Bootcamp IBC, iaitu menyediakan pelajar-pelajar kita dengan pengalaman bekerja dan mereka terus bekerja di bawah program latihan kemajuan kerjaya ini. Juga kita beri tumpuan, dan insya-Allah di bawah peruntukan di bawah rancangan Malaysia ke-12 dan juga RP1 ini, bajet yang disediakan untuk KPLB agak cukup memuaskan untuk kita janalah usaha ke arah ini. Dan saya menyerulah kepada semua kita sama-sama meningkatkan pendapatan masyarakat luar bandar agar mereka terkeluar daripada kepompong kemiskinan. Dan mudah-mudahan apa yang kita slogankan itu, luar bandar sejahtera itu, ini yang dapat kita capai mudah-mudahan insya-Allah. Jadi kita menyeru dan kita berdoa kepada Allah SWT juga agar usaha ini dapat dipermudahkan kami di kementerian dan bagi seluruh warga kerja kami lah insya-Allah. Sedikit daripada Encik Kamal, sekurang-kurangnya di bahagian khidmat pengurusan, cabaran yang paling utama adalah sebenarnya untuk kita merapatkan jurang ekonomi antara bandar dan juga luar bandar. Di bahagian khidmat pengurusan, bagaimana melihat masa depan kita? Harapan saya lah supaya kita dari segi apa yang boleh saya sebagai individu, saya berharap supaya COVID ini kita dapat kita kawal, dan program-program dan aktiviti-aktiviti yang dirancang tadi yang disebut sebagai Datuk Kesu tadi dapat kita laksanakan pada tahun 2021 ini bagi membantu golongan masyarakat luar bandar memulihkan keadaan ekonomi mereka, sampai memulihkan supaya mereka ini dapat menjalani hidup yang sempurna ataupun kata dapat keluar daripada kepompong yang disebutkan tadi kemiskinan, supaya kita dapat bantu. Program-program yang kita sebutkan tadi banyaklah disebutkan tadi, dan banyak lagi yang mungkin tahun 2021 ini kita ada yang kita rancang, dan kita berharap supaya kita dapat kawal, dan kita harap semua masyarakat dapat mematuhilah SOP supaya COVID ini kita dapat kita tangani dan kita boleh laksanakan program kita. InsyaAllah. Baik. Dalam menangani bagi gelombang yang ketiga banjir sendiri, jadi bagaimana bagi mereka yang ingin mendapatkan informasi lanjut, nak mendapatkan ihsan bantuan daripada KPLB ini, bagaimana caranya untuk mereka menghubungi? Boleh kita kongsi sedikit maklumatnya? Kita di peringkat KPLB kita ada talian hotline, kita buka bilik gerakan di peringkat KPLB dan juga agensi. Boleh berhubung dengan di peringkat agensi dan juga kementerian untuk boleh mengemukakan masalah masing-masing lah. Ya, sahabat Nakmah pun ada tu Ya. Dan kita menyerulah, jadi gunakanlah agensi-agensi kita yang ada dan berhubung terus dengan mereka melalui sekarang ini lebih baiklah melalui kita punya online. Dan kalau tak ada online, kita boleh berhubung melalui telefon insya-Allah. Dan komunikasi itu ada. Macam saya katakan tadi, macam Kamal kata, kita ada PKD iaitu pusat komuniti desa kita 191 dan juga semua agensi-agensi kita berada di daerah. Jadi kenalah berhubung dengan mereka ini untuk mendapatkan maklumat yang tepat. Paling mudah saya rasa laman web KPLB sendiri perlu diakses. Mungkinlah kalau masyarakat luar bandar itu ramai yang mungkin sudah pun umurnya, orang kata masuk dalam usia emas, susah. Jadi kalau anak-anak menonton Selamat Pagi Malaysia sekarang, anak-anak perlu ajar mak-mak macam mana nak tengok laman web itu. So kalau nak dapatkan bantuan, boleh saja pergi ke laman web KPLB. Kalau tidak pun anak-anak boleh tolong uruskan. Boleh. Itu yang sepatutnya. Itu yang sepatutnya. Okey, baik, kita ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Datuk Dr. Janani Muhammad Yunus, Ketua Setiausaha Kementerian Pembangunan Luar Bandar, dan juga Encik Muhammad Hussein, Setiausaha Bahagian Kanan Khidmat Pengurusan Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih kerana sudi singgah dalam set Selamat Pagi Malaysia. Terima kasih. Selamat kembali, Datuk. Terima kasih.